Layari www.ikim.my dan klik di Ruangan Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti radio IKIM. IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Kita nak bawakan kepada anda rancangan resolusi di mana kita akan bincang-bincang bersama dengan ilmuwan yang ada di dalam platform media kita ini untuk kita sama-sama bawakan perbincangan yang baik-baik untuk kita dapatkan lagi info, kefahaman insya-Allah. Okey. Dan anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube Live IKIM, juga di Facebook. InsyaAllah kita akan kongsikan pautan di situ. Anda boleh klik saja dan boleh sama-sama tonton. Dan untuk resolusi kali ini kita nak bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Nuri Al-Amin, merupakan pensyarah dari Jabatan Pengurusan dan Ilmu Kemanusiaan Universiti Teknologi Petronas. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar Syafiq? Baik seadanya. Masya Allah. Ini kali pertama ni kita bertemu kan Prof? Ya, ini kali pertama. Allahu Akbar. Macam mana rasa bila dapat sama-sama kita nak ikuti siaran kita di Radio IKIM ni Prof? Excited tu memanglah excited, dan ini adalah untuk makluman Hafiz Syafiq juga. Ini pengalaman saya yang pertama lah ke udara bersama dengan Radio IKIM. Terima kasih Radio IKIM, dan juga secara online ni. Ini satu kata pengalaman yang baik lah insyaAllah. Syukur. Kita pun seronok juga sebenarnya nak sama-sama dapatkan lagi ilmu dari Prof, sebab kita nak bincang tajuk yang sangat baik untuk kita faham dan dapatkan lagi info. Kita nak bincang tentang indeks keharmonian sosio-agama di Malaysia. Sebab kita hidup dengan secara masyarakat majmuk kan, dengan adanya pelbagai bangsa. Jadi kita nak sama-sama tahu juga apakah keadaan tersebut. Dan kita nak tahu di awal ni Prof, apakah latar belakang kajian berkenaan dengan indeks keharmonian sosio-agama di Malaysia ni? Silakan Prof di awalnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Encik Syafiq dan juga seluruh pendengar IKIM FM yang dihormati sekalian. Pertamanya saya ingin memanjatkan terima kasihlah bagi pihak UTP kepada IKIM kerana memberi ruang dan peluang kepada kami untuk sama-sama berkenalan dengan Syafiq pada hari ini, dan juga berkongsilah sedikit pengalaman kami yang mengadakan kajian bersama dengan IKIM dalam tajuk Indeks Keharmonian Sosio-Agama di Malaysia. Untuk makluman Syafiq dan semua, ini adalah merupakan kajian berbentuk kolaborasi antara UTP dan IKIM yang pertama, yang kita buat dulu sejak tahun 2015, di mana selepas kita bekerjasama dalam waktu itu dan kemudiannya sehinggalah termeterai satu memorandum kesefahaman MOU antara IKIM dan UTP pada tahun 2016 lah. So bagi kami pihak UTP mengucapkan terima kasih kepada IKIM kerana sentiasa memberikan dukungan kepada kami untuk menjalankan kajian ini demi kemaslahatan semualah rakyat di Malaysia, terutama orang Islam. Untuk pengenalan awal ini, mungkin saya boleh sebut tentang indeks lah. Sebenarnya indeks adalah satu bentuk pengukuran yang kita buat. Kalau dalam konteks indeks keharmonian sosio-agama ini adalah untuk kita mengukur tahap keharmonian antara penganut agama yang pelbagai di tanah air kita. Kita mungkin ialah kepelbagaian dalam konteks katanya ras ataupun kaum, dari segi agama, dari segi latar belakang yang berbeza, termasuklah dari segi budaya. Mungkin kita biasa dengar tentang indeks apa ini, pencemaran udara, indeks pasaran saham, indeks-indeks yang biasa yang kita berinteraksi dengannya pada hari-hari, yang kita rasa lebih jelas dan lebih senang untuk kita ukur kerana mereka ini melibatkan sesuatu yang tangible, yang boleh dilihat, yang boleh kita rasai. So untuk indeks seumpama ini senanglah. Kalau contohnya indeks pencemaran udara tu,
Kalau kuning kena berhati-hati kan Syafiq kan. Kalau merah tu tak boleh Betul. keluar, dekat Uh-uh. rumah dan sebagainya untuk menjaga kesihatan. Saham pun Ya. biasa Syafiq kita biasa main saham ni, kalau turun tu itu waktu beli katanya. Waktu naik tu masa time nak kau untung dan sebagainya. Tapi untuk indeks yang melibatkan sosial ini adalah sesuatu yang lebih orang kata kompleks sedikit lah, kerana dianya memerlukan kepada satu bentuk petunjuk yang lebih menyeluruh, petunjuk yang lebih holistik untuk kita dapat mengenal pasti keharmonian di kalangan penduduk kita yang berbilang agama inilah. Dan dalam konteks ini sebenarnya bukan yang barulah, sebenarnya indeks sosial ini banyak dan telah pun dibuat oleh pekaji-pekaji, antaranya mungkin Syafiq biasa dengar kot indeks kebahagiaan. Dengar ke Syafiq ke? Global Happiness Index, iaitu indeks kebahagiaan global. Yang ini pun pelik juga macam mana mereka mengukur kebahagiaan. Adakah kebahagiaan itu diukur dengan kemanisan kita senyum ke? Ramai orang semua suka senyum, maka mereka itu bahagia. Dalam contoh, tapi yang menariklah untuk tahun ni Malaysia dalam indeks kebahagiaan ini mendapat nombor ataupun kedudukan yang ke-79. 79 tu kira mungkin kurang bahagia lagi. Tetapi sebenarnya dalam mereka mengkaji dan juga menentukan kedudukan dan juga mengukur tahap kebahagiaan sesebuah negara itu, mereka mempunyai dan mengambil kira petunjuk dan indikator yang sesuai. Contohnya macam mereka melihat bagaimana kesejahteraan psikologi, mental, kesihatan orang tua, pendidikan, kepelbagaian budaya, takbir urus dan berbagai-bagai bentuk petunjuk-petunjuk yang mereka keluarkan daripada petunjuk ini untuk melihat tahap kebahagiaan penduduk-penduduk bagi sesebuah negara. Maka dalam konteks indeks keharmonian ini, kita juga mempunyai bentuk instrumen yang kita reka bersama-sama dengan kita punya pengkaji-pengkaji penyelidik daripada IKIM, daripada UPM, daripada USAS. Saya kena sebut lah, lupa nak sebut UPM. Kita ada sahabat-sahabat dari UPM, sahabat-sahabat dari USAS yang bersama-sama membina instrumen ini yang melihat kepada beberapa domain yang besar. Saya boleh sebut antara yang besarnya kita ada domain keamanan, domain penerimaan, bagaimana satu agama boleh menerima keadaan, kewujudan agama-agama yang lain, ataupun kita buat domain kesefahaman mereka, bagaimana mereka ini memahami tentang agama-agama. Adakah orang Islam tu dia memahami juga agama-agama lain, ataupun agama-agama lain yang wujud di tanah air kita ini memahami agama yang dominasi lah, iaitu agama Islam, bukan agama Kristen dan sebagainya. Dalam isu sama, bagaimana kesamaan antara mereka, hak dan keadilan, kestabilan konflik dan sebagainya, yang mana kita ada 6 domain, 6 elemen yang besar yang menjadi kerangka lah kepada instrumen ini. Dan di bawah itu kita ada 22 indikator. Banyak ni. Bawah 6 tu kita pecah pula. Setiap domain itu ada pula pecahan-pecahan kepada domain tersebut. Ada 22 indikator, dan di bawah 22 indikator itu kita ada 53 sub-indikator yang merupakan perincian kepada indikator dan juga kepada domain bagi kita mengkaji dan melihat bagaimanakah tahap keharmonian antara penduduk Malaysia yang pelbagai agama. Dan mereka ini sebenarnya ini yang kita buat tu melalui pakar bersama-sama dengan pendidik-pendidik yang kita jemput dan juga mereka-mereka yang mempunyai pemegang taruh yang penting dalam kita membangunkan instrumen ini, termasuklah wakil-wakil daripada agama-agama dan sebagainya. Ini antara bagaimana kita mula bersama kerana melihat kepada kepentingan kita ada satu bentuk instrumen kerangka bagi mengukur dan melihat tahap keharmonian dan juga tahap kebersamaan antara penganut agama di tanah air.
Masya Allah, itu dia kan, kalau kita faham di situ bagaimana indeks yang dikeluarkan dan juga kajian-kajian yang turut dihasilkan di situ, betapa pentingnya untuk kita nak memberikan makluman dan juga status yang terkini kan, bagaimana keharmonian ada di situ. Masya Allah. Baik, kita nak berehat seketika Prof. Kita akan kembali lagi Ya. selepas ni. Ada juga yang bertanya Prof, apa kepentingan indeks ini Prof? Nanti Prof akan maklumkan dengan kita insyaAllah. Okay? Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Dan untuk anda kekal bersama-sama juga di platform media sosial kita di YouTube IKIM, sebab kita juga bersiaran langsung di situ. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-2904-004. Berehat seketika, kembali selepas ini, kekal di Radio IKIM. Iqbal yang digelar reformis menggunakan segenap ruang yang dimilikinya untuk mendorong umat Islam melakukan perubahan dan pembaharuan. Hal ini bagi memastikan mereka bebas daripada belenggu kemunduran. Selain penulisan, Iqbal turut menggunakan syarahan sebagai wadah bagi menyampaikan idea dan pandangannya. Dalam syarahannya, beliau antara lain menegaskan peranan Islam sebagai agama dan falsafah undang-undang serta politik. Menurut Iqbal, syariat amat penting dilaksanakan kerana dengan syariatlah permasalahan sosial dapat diselesaikan. Iqbal turut mengecam ahli politik Muslim yang tidak berakhlak, ta'assub akan kuasa dan tidak memiliki pendirian yang mewakili umat Islam umumnya. Selain itu, Iqbal memberikan amaran bahawa sekulerisme berupaya mengancam dan menggugat asas kerohanian masyarakat Islam. Ucapan terpenting Muhammad Iqbal adalah berkaitan dengan penubuhan negara Islam. Dalam ucapan yang disampaikan di Allahabad pada 29 Disember 1930 itu, Iqbal sebagai Presiden Liga Muslim menegaskan penubuhan sebuah negara Islam demi kepentingan agama Islam dan ketenteraman negara India. Hal inilah yang menjadi asas bagi penubuhan negara Pakistan. Dalam siri kembarannya ke Mesir, Afghanistan, Iran dan Turki, Iqbal giat mempromosikan idea bagi mewujudkan kerjasama dan kesatuan politik Islam yang lebih meluas. Kenapa perbuatan yang tidak baik, umpamanya zina, umpamanya menyusahkan orang lain, mencuri hak orang lain itu mendapat dosa kerana ia satu pekerjaan yang tidak baik. Sebaliknya, seseorang yang melakukan sesuatu yang baik sudah pasti akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramai kalangan pemandu atau pilot, pemilik kenderaan atau penunggang motosikal lagi ni gemar menggunakan gadget ketika pemanduan atau menunggang. Ini akan memberikan kecelakaan kepada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain. Janganlah kita sebagai penyebab menyebabkan orang lain mati atau orang lain susah atau orang lain cedera. Kerana bukan kita kesorangan bila berada di atas jalan raya. Jauhkan diri anda daripada gadget ketika pemanduan dan juga menunggang motosikal. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Pastinya di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Resolusi di mana kita ada bersama mendengarkan perkongsian oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Nuri Al-Amin, merupakan pensyarah dari Jabatan Pengurusan dan Ilmu Kemanusiaan Universiti Teknologi Petronas. Kita bincang dalam tajuk Indeks Keharmonian Sosioagama di Malaysia. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM dan juga di Facebook dah pun kita berikan pautan linknya. Okay? Anda boleh sama-sama klik dan tonton secara langsung, terus saja ke telefon pintar anda. Okay? Dan cakap tentang indeks ini, Prof, kita nak tahu apakah kepentingan indeks ini dan kenapa perlu ada indeks ini, Prof? Silakan.
Terima kasih sekali lagi Syafiq atas soalan itu. Saya rasa sebelum saya menjawab soalan ini, kita perlu melihat kepada beberapa realiti lah. Saya rasa yang pertama antara realiti yang saya ingin kongsikan pertama adalah bagaimana kita semua mengakui bahawa Malaysia ini adalah sebuah masyarakat yang berbilang agama, kaum dan budaya. Islamnya, kita ada Buddhanya, Hindunya, Kristiannya, agama Tao dan sebagainya, agama Cina contohnya kan. Dan waktu yang sama, realiti yang kedua adalah bagaimana Malaysia kita merasai, kita boleh akui lah bahawasanya dalam kita hidup bermasyarakat yang majmuk ini, kita dapat merasai keamanan. Dan seringkali negara kita ini, Syafiq, ya, sentiasa disebut sebagai contoh lah kepada negara-negara yang aman walaupun mempunyai kepelbagaian dalam bahasa, budaya, agama dan sebagainya. Dan waktu yang sama juga kita mengiktiraf ada usaha-usaha dan inisiatif daripada kerajaan bagi menguruskan dari segi kepelbagaian, dari segi perbezaan yang ada di kalangan masyarakat, khusus dalam interaksi dan juga hubungan antara masyarakat berlainan agama. Kita pernah ada tahun 2010 contohnya, satu jawatankuasa mempromosikan keharmonian dan kesefahaman antara penganut agama, JKM-PKA, dan juga pada tahun 2020 digantikan dengan jawatankuasa harmoni, dan kita ada 2020 satu kementerian khusus yang disebut sebagai Kementerian Perpaduan Nasional yang bertanggungjawab untuk melihat dan juga membangunkan dalam konteks keharmonian penduduk ini. Itu yang pertama dah realiti. Yang keduanya, dari segi aspek yang lain pula tak dapat kita nafikan bila mana ada pelbagai agama, pelbagai bangsa ini, walaupun dilihat tenang, damai, dia macam itik juga lah ya Syafiq ya, nampak kat atas tu tenang je, renang kan, tapi kat bawah tu kaki tu cepat Dengan kayu. duk kayu kaki tu. So dalam konteks yang sama memang tidak dapat dielakkan kerana agama ini mempunyai kepercayaan yang pelbagai, budaya yang pelbagai, dan terdapat waktu ketikanya bagaimana kepercayaan ini ada yang bertembung dan juga yang tidak, bibit-bibit perbezaan yang tak dapat kita nak elakkan. Bahkan kalau kita berbicara soal agama ini adalah sesuatu yang sangat sensitif. Banyaklah isu sensitif yang berlaku, contohnya baru ni jom ziarah kan, itu pun satu benda yang dibincangkan hebat di parlimen dan sebagainya. Dulu ISET tahun 2018 pun jadi satu bentuk yang hangat diperbincangkan. Belum masuk lagi ada yang berlaku di luar negara, contohnya pembakaran Al-Quran di Sweden tahun ni. Itu kat luar negara, tapi di Malaysia pun kehangatan itu juga sampai dan juga menjadi satu isu yang sensitif. Belum termasuk lagi dalam isu-isu perjuangan global, LGBT, kebebasan hak manusia, hak asasi manusia. Semua ini sesuatu yang menjadi sensitif kan, ada kaitan dengan kepercayaan agama, termasuklah dalam kepercayaan agama Islam itu sendirilah. So, melihat kepada konteks ini, realiti ini, maka amat penting untuk kita mengadakan indeks ini. Yang pertama, melihat bagaimana inisiatif kerajaan. Mungkin ini untuk kita mengukur setakat mana kejayaan, keberkesanan, inisiatif dan usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam mempromosikan kesejahteraan dan keharmonian penduduk negara kita daripada pelbagai agama dan pelbagai kepercayaan. Itu antara yang penting lah. Polisi ini mesti diukur, mesti dilihat, mesti ditengok keberkesanan dan kejayaannya. Waktu yang sama, bila mana kita melihat kepada berbagai isu yang timbul, polemik-polemik yang ada ini juga, perlu dibuat ukuran juga. Bukan hanya berlandaskan kepada persepsi. Kadang-kadang yalah, kita tak boleh kawal media sosial, ada keluar bermacam-macam bentuk kecaman dan sebagainya ini, yang juga walaupun benda itu ada, tapi itu tidak boleh dijadikan sebagai asas untuk kita menyatakan bahawasanya keadaan di negara kita ini tidak stabil berlandaskan kepada
pandangan dan pemerhatian kita terhadap isu-isu yang viral contohnya. So itu ada persepsi dan benda ni banyaklah kadang-kadang dalam isu politik pun ada masalah juga, kerana dalam Malaysia ini kita kena faham memang perlembagaan kita membenarkan parti-parti yang diasaskan oleh kaum-kaum contohnya yang juga menjadikan agama sebagai asas dan sebagainya. So itu sesuatu yang sentiasa menduga, memberikan cabaran kepada masyarakat kita, dan pengukuran juga mesti dibuat secara yang betul. Tidak boleh kita membina pengukuran atas persepsi-persepsi yang timbul di dalam sosial media contohnya, maka perlu ada satu bentuk instrumen yang jelas untuk kita menilai dan juga mengukur dengan cara yang lebih tepatlah. So indeks selain daripada itu juga Syafiq dia boleh membantu kerajaan bila ada indeks, ada domain sebagaimana saya cerita tadi lah, ada domain, ada indikator ataupun pengukur dan sebagainya, ukuran-ukuran yang dibuat, maka dia akan memberikan nilaian terhadap setiap indikator, setiap domain dan juga setiap sub indikator ini, dan kita boleh melihatlah apakah elemen-elemen yang merupakan kekuatan kepada keharmonian kita, apakah antara elemen-elemen yang lain yang kita lihat mungkin menjadi masalah ataupun yang perlu diperbaiki, yang perlu dibaik pulih oleh inisiatif-inisiatif yang baru yang boleh meningkatkan nilaian tersebut dan boleh menjadikan kelestarian ataupun keharmonian penduduk itu sesuatu yang lebih baik. Maka indeks ini membantu bagi pihak berwajib bagi melakukan perancangan yang bersesuaian dengan tahap indikator yang ditunjukkan, yang dinilaikan daripada indeks ini. Sebab tu indeks ini sentiasa kita kena alert lah, kena sentiasa dalam keadaan sedar. Kadang-kadang kita tak mahu, kita lalai, kita tak sedar, kita rasa tak ada masalah, tapi tiba-tiba sebab ini ni dia kalau kita sebut dia main dalam lah ya Syafiq ni, dia makan dalam, dia nampak luar tu jelah macam itik tu kan. Tapi tiba-tiba itik ni berguling nanti kat belakang, timbul kaki kat atas, kepala kat bawah, itu jadi masalah. So indeks ni boleh membantu kita melihat dan juga dalam keadaan kita sedar di manakah keadaan ataupun di manakah tahap keharmonian antara penganut agama di Malaysia setakat ini lah. Ya. Masya Allah, itu sangat penting apabila kita dapat indeks ini, dapat melihat bagaimana keadaan daripada politiknya, ekonominya dan juga apa yang berlaku dalam masyarakat pun, semua ada rangkuman data-data info di situ kan. Ini pihak kerajaan boleh gunakan sebagai satu indikator dan juga satu cerminan lah kan, apa yang perlu dibuat jangkaan dan apa perancangan yang perlu dibuat lagi untuk memupukkan lagi semangat keharmonian untuk masyarakat. Sangat penting data info di situ. Masya Allah, itu sangat bagus kan apabila UTP sendiri bersama IKIM untuk hasilkan kajian ini. Masya Allah. Kita akan bincangkan lagi Prof untuk bawakan lagi macam mana perkembangan indeks keharmonian sosio-agama di Malaysia ini selepas ini. InsyaAllah kita berehat seketika. Prof kekal dekat talian dan kita akan kembali lagi selepas ini. Buat anda, jangan ke mana-mana, kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Antara keistimewaan Ramadan ada padanya solat tarawih, solat yang tidak ada pada bulan yang lain. Itu menandakan Ramadan itu istimewa. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, yakni solat tarawih, itu maksudnya solat malam tu dimaksudkan dengan solat tarawih. Kerana iman dan mengharap keredaan Allah. Ada syaratnya. Bukan semayang tarawih 20 sebab nanti nak upload dekat Facebook dan tarawih 20. Oh, bagusnya orang 8 je. Nak tunggu komen macam tu. Itu bukan imanan wahtisabah. Imanan wahtisabah ni buat memang mengharapkan keredaan Allah. Rasa manisnya ibadah di Ramadan kerana ia ibadah yang memang diharapkan oleh orang-orang yang ingin mencari Allah. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya
Dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Resolusi, sebuah rancangan kita bawakan hasil kajian dan juga pelaksanaan isu-isu semasa yang dibawakan oleh pihak Universiti Teknologi Petronas sekarang, dan kita sedang bersama dengan tetamu kita iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Nuri Al-Amin, merupakan pensyarah dari Jabatan Pengurusan dan Ilmu Kemanusiaan Universiti Teknologi Petronas. Bincang-bincang kita berkaitan dengan tajuk Indeks Keharmonian Sosio-Agama di Malaysia. Okey. Dan nak cakap tentang isu ini, kita juga nak tahu lagi, Prof, bagaimana pula dengan indeks keharmonian ini? Adakah indeks ini adalah indeks yang pertama? Dan kita nak tahu, adakah secara keseluruhan apa hasil kajian indeks ini? Prof, silakan. Okey, terima kasih sekali Syafiq. Saya sukalah, gembiralah berjumpa dengan Syafiq hari ini. Ini rupanya cara mereka mengendalikan program. Nampak ceria je Syafiq. Allah. Sembang-sembang ilmiah orang kata kan, insyaAllah. Yelah tu. Yeah. Okey, untuk soalan tu Syafiq, terima kasih atas soalannya. Dari segi indeks ni sebenarnya kita dah ada banyak indeks yang ada sebelum daripada ini. Kalau kita melihat dari konteks indeks kesejahteraan, indeks keharmonian, ada indeks yang dah dijalankan, antaranya adalah indeks ketegangan masyarakat. Ini daripada Japanin lah, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Kita ada juga indeks perpaduan nasional, ini antara Kementerian Perpaduan dengan kita di UKM. Dan ada juga indeks kesejahteraan keluarga, ini Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. So semuanya ini sebenarnya sudah ada melihat dan juga mengukur dari konteks itulah ketegangan, nasional, perpaduan dan sebagainya. Cuma yang mungkin membezakan kajian ini dengan kajian-kajian yang telah pun dilakukan sebelum daripada ini adalah dalam konteks pendekatan agama yang dibawa. Kerana kita melihat bahawasanya untuk mengkaji keharmonian itu sepatutnya diteraskan kepada nilai-nilai murni dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang ada, bukan hanya pada agama Islam, tapi nilai-nilai kemanusiaan biasanya adalah pada semua agama-agama yang lain. Dan ini sangat sesuai lah dengan kita punya konsep rukun negara kita yang menyebut tentang kepercayaan kepada Tuhan, dan bagaimana nilai-nilai ini sebenarnya adalah satu nilai yang boleh menyokong terhadap kita membangunkan keharmonian itu tersendiri. Sebab tu kami menggunakan satu tajuk yang agak positif lah. Kita tak mahu indeks yang melihat bagaimana indeks pemusatan agama, tapi instead of menggunakan tajuk yang agak negatif, kita fokus tentang keharmonian, fokus tentang nilai-nilai yang baik, fokus terhadap nilai-nilai murni dalam agama, dan kita berbincang dengan wakil-wakil persatuan-persatuan agama di seluruh Malaysia ini dalam konteks cukup aman dan cukup bermanfaat, cukup harmoni, dan saya gembiralah bagaimana mereka ini sebenarnya memahami aspirasi itu penting, dan mereka membawa aspirasi negara untuk kita hidup di tanah air di Malaysia ini dalam konteks yang kita rasa senang dan damai untuk berinteraksi dengan mereka-mereka daripada pelbagai agama yang lain. Itulah Islam sebenarnya. Islam adalah agama yang aman, agama yang selamat, agama yang menjamin kedamaian
seluruh penduduk, bukan hanya untuk orang Islam. Bahkan Islam ini diturunkan untuk rahmatan lil alamin, untuk keseluruh alam, termasuklah juga manusia ataupun mereka-mereka yang bukan daripada agama Islam. Dan untuk keseluruhan kajian, secara ringkasnya lah, saya rasa saya boleh sebut bahawasanya ianya amat memuaskan lah, amat memuaskan. Sebenarnya kita, Syafiq, kita ada dua pendekatan yang berbeza dalam kita membuat kajian ini. Yang pertama, kita menggunakan panel pakar, itu pakar-pakar yang juga mereka yang memahami dari konteks hubungan antara agama, mereka yang mewakili daripada agama-agama yang berbeza, pemegang taruh, dan juga mereka-mereka yang berkepentingan dalam membuat polisi. Kita gabungkan mereka dalam bermalam, bermukim 3 hari bermukim tempat, dan kita menggunakan satu kaedah yang disebut sebagai kaedah Fazi-Delphi lah. Fazi-Delphi method ini menggunakan pakar. Dan selepas daripada itu pun kajian ini diteruskan juga dengan kita membina instrumen untuk kita lakukan survey, lakukan soal selidik, mendapatkan informan daripada responden-responden dan sebagainya, dan kita buat di beberapa tempat, dan kita mengambil tempat-tempat yang kita bersesuaian bagi mewakili konteks populasi dan juga demografik penduduk di Malaysia ini. Dan daripada kepelbagaian cara yang kita buat, hasilnya lebih kurang sama lah. Hasil kurang dapatan menunjukkan bahawasanya keharmonian antara penganut agama di Malaysia ini dia berada pada tahap yang baik. Kalau nak sebut secara ringkas, bolehlah saya bagi contohnya. Kalau 10 tu 6 lebih lah, 6 lebih sikit. Itu sebab dia baik, tapi nak terlalu baik pun tidak juga. Maksud dia adalah sesuatu yang baik, tapi kita masih perlu berwaspada, perlu berhati-hati kerana ianya tidaklah pada sampai tahap yang sangat memuaskan. So isu-isu sensitif dalam hal agama ini perlu masih lagi kita tangani dengan baik. Dan indeks ini juga perlu dilakukan secara bersiri, mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, untuk kita melihat dari segi peningkatannya. Sebab kita ada baseline macam saham juga lah, ada turun naik kan. So kita nak tengok adakah ada penurunan ataupun peningkatan terhadap keharmonian dalam negara kita dalam konteks masa yang kita lalui. Dan waktu yang sama, antara hasil yang lain, saya rasa satu yang boleh saya kongsi di sini antaranya adalah satu elemen itu, satu indikator itu yang kita rasa disebut oleh pakar, itu sangat penting. Itu elemen, nama dia elemen mutual respect ataupun saling menghormati. Disebut oleh pakar bahawa kadang-kadang masalah timbul bila mana rasa hormat bukan menerima agama mereka lah. Macam Islam, masa kita hormat dalam konteks kita menghormati agama mereka, itu dibenarkan. Islam pun membenarkan mereka bebas untuk mengamalkan agama mereka. Itu antara hormat yang perlu ada lah. Kita hormat kedudukan mereka dan beri hak-hak mereka. So unsur mutual respect ataupun saling menghormati ini antara sesuatu yang kita rasa amat penting. Kerana tanpa ada perasaan ataupun elemen saling menghormati ini, maka akan wujud kesukaran bagi kita membina elemen-elemen yang lain. Penerimaan kena ada respect. Kalau kita tak respect, maka kita tidak boleh menerima dengan mudah. Kepercayaan ataupun juga untuk kita memahami agama yang lain. So ini antara dominan ataupun elemen yang menjadi asas bagi membina satu bentuk hubungan yang harmoni antara penganut agama di Malaysia ini, supaya strategi ataupun aktiviti perancangan yang ingin dijalankan mungkin mengambil kira unsur ini supaya dia tidak berlaku secara surface lah. Kan, kita mungkin berjumpa tapi sebenarnya jumpa tapi dalam hati tu tak berhormat. So mungkin ada lakonan di situ dan sebagainya. So itu antara perkara yang kita rasa perlu diambil kira dan diambil berat oleh pihak-pihak yang tertentu lah. So itu saja, Syafiq. Terima kasih.
Masya Allah kan, kalau kita lihat di situ bila adanya info-info ini, saya kira memang sangat penting, bukan kata untuk pihak kerajaan saja, mana-mana badan yang terlibat, tetapi sebenarnya masyarakat pun nak tahu juga kan, sebab kita hidup bermasyarakat ni, kiri kanan, ada aunty, ada uncle kan, kawan-kawan kerja kita, semuanya kita hidup bersama untuk membangunkan negara yang penuh dengan harmoni. Jadi sangat-sangat penting apabila saya faham juga, kita pun rakan-rakan pendengar pun faham, apabila nak buat indeks ini pun kita perlu ada berdialog juga kan, Prof. Kita dialog dengan harmoni, kita tanya apa keperluan, apa kebaikannya. Jadi kita ambil persamaan itu supaya kita letakkan di tempat yang betul dan hidup dengan penuh harmoni. Masya Allah, sangat baik ni. Semoga kita harapkan kajian yang dilakukan ini akan dapat diteruskan dan dapat memberi impak yang positif, yang baik buat negara kita yang penuh dengan kecintaan dalam keharmonian ini. Terima kasih Prof atas perkongsian. Masya Allah, kita akan bertemu lagi untuk sesi yang akan datang pula insya-Allah. Okay, kalau kita lihat dalam Terima kasih banyak Syafiq atas jemputan. Baik. Untuk bulan April ni insya-Allah kita akan bersama dengan Universiti Teknologi Petronas UTP. Kan. Insya-Allah kita akan sama-sama dapatkan lagi nanti. Jumpa lagi Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang terus ikuti di Facebook dan juga di YouTube IKIM, yang juga like, comment, share. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan kalau ada anda yang nak tonton semula rancangan ini, boleh saja ke YouTube IKIM. Anda boleh juga ke Facebook, klik pautan itu semula dan boleh tonton semula di situ insya-Allah. Okey. Dan teruskan setia bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam.